إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang pertama, Alhamdulillah, marilah sama-sama kita sentiasa mengucap lafaz syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pernah sebut, pernah ulang, sebenarnya syukur ini ada-ada dengan perbuatan. Tak tebuh perbuatan sekarang ni, ataupun bila af'al, kita buat apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang diajar, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya as-solat, sembahyang kita. Kita buat sembahyang sebagaimana Nabi ajar sembahyang, iaitu gunakan dengan perbuatan, dengan bertakbiratul ihram, Allahu akbar. Kemudian summa Fatihah, summa raka', summa sujud. Hingganya waktu timah dan disudahi dengan bitaslim, dengan beri assalamualaikum. Jadi kalau orang sembahyang dah ikut rukun dia, maka bukanlah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga itu dengan bil qauli dengan kata-kata lah. Kita dengar tadi ada kala lepas sembahyang dengar alhamdulillah, alhamdulillah, itu bil qauli. Lepas tu kita lihat di mana Nabi ajar kepada kita apabila kita selesai dia beribadah, fazkurullaha katsira, sebutlah Allah banyak-banyak, katsiran banyak-banyak. Di antara apa dia, kita pun bertahmid, bertasbih, kemudian bertakbir, subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar. Di mana barang siapa yang baca lepas sembahyang ba'da salat, maka Allah mengampunkan dosa-dosa kita sebagaimana itu buih-buih di laut. Allah banyaknya. Ini nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai peringatan kepada saya dan semua yang hadir pada malam ini. Jangan kita berzikir kepada Allah Subhanahu. Itulah bekalan kita untuk kita dibangkit pada yaumul qiyamah nanti ataupun di mahsyar nanti. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih membicara kitab Mustikah Hadis kita pada malam ini, muka surat iaitu 336. Hadis membicarakan itu tajuk ataupun tajuk asal besar dia, asal dia itu al-imanu bil yaumil akhirah, beriman dengan hari akhirat. Kita yakin orang Islam ni kita beriman adanya hari akhirat. Mukaddimah, pendahuluan hari akhirat, tak lain tak bukan agama dah sedari kita pergi dah. Dia panggil itu alam barzakh, alam kubur. Semua tahu alam kubur dah. Kita dengar kawan-kawan kita, Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka di antara tanggungjawab orang yang hidup, khususnya anak-anak dia, saudara-saudara dia wajib menguruskan itu. Yang pertama itu memandikan orang mati. Mandikan orang mati. Lepas memandikan, antara kewajipan rukun kita, tak lain tak bukan lepas mandi, kita mengkafankan mereka. Kafankan mereka. Tempat kafan sekarang ni, walaupun dia tu pakak besar ke orang besar kecil, orang lelaki-lelaki 3 lapis je. 3 lapis je, kain putih 3 lapis. Orang puan sampai 5 lapis. Nak ceritanya. Tak ada pun di antara yang aku ni menteri ni atau aku ni kapur ni JPKK contohnya yang dengar. Jadi kita buat mahal sikit lah, nak kata nak 10 lapis buku. Dan nak kita ada kaitan dengan materi kita malam ni, di mana kita di antara dibangkit nanti, kita buat megah dengan kain kafan kita. Kafan kita akan bicara pada insya-Allah. Yang ketiga lepas kafan, tak lain tak bukan solat jenazah. Allah, ini pun tanggungjawab kita ni, anak-anak di antaranya dah Allah besarnya. Anak-anak saudara dan kemudian anak-anak lah, apabila mati saja mengimami jenazah ayah dia, mak dia, anak lah. Anak utama sebenarnya, walaupun anak tu di antaranya kata mereka ni bukanlah orang agama, tapi mereka belajar agama, tahu jadi imam. Tak pula dah suruh Ustaz Manong ke untuk imam sini ke, dah anak buat apa. Dah ada kali anak nak buat harta je. Na'udzubillah. Dah contoh
ini khidmat kita yang terakhir. Tapi ada kesilapan kita, apabila mati saja, puan dok semayang pelik. Ya tak? Lepas tu dah kira anak lelaki nak puan semayang belaka. Dia pergi Mekah tengok dah, dia pergi Mekah Madinah. Lepas semayang fardu, Allah pakat semayang orang lelaki pun semayang, orang puan pun semayang. Sebelah kampung kita di mana-mana pun ni, di Malaysia kita ni, dah orang puan jangan semayang nazar. Dah, tak apa boleh. Bukan benda yang haram, disuruh sebenarnya dah. Okey. Lepas kita semayang, tak lain tempat kita mengkebumikan. Ni mengkebumikan. Kita mengkuburkan mereka, menanamkan mereka. Allah, ini kita takut ni. Kita takut. Dah, terbanyak di antara mukadimah kita pada malam ni, di mana itu Sayyidina Umar, Umar Abdul Aziz. Cici kepada itu Sayyidina Umar Al-Khattab. Dah, di mana satu malam dia ketika itu jadi khalifah ni, pemimpin ni. Dah, pemimpin ketika itu. Di mana satu malam tu dia tak boleh tidur. Tak boleh tidur malam. Apabila tidur malam, keesokan bertemu dengan menteri-menteri, sahabat-sahabat dia. Dia cerita, dia kata, wahai kawan-kawanku, wahai sahabat-sahabat aku, mana tak boleh tidur. Kita hari ni tak boleh tidur, ke apa? Terfikirlah antaranya dah. Kalau musim hujan, air lembu aku ni tengah hujan ni. Dah, nanti kakak mau peruk kan dah. Tapi Umar Abdul Aziz ni, apa dia tanya sahabat tanya, kenapa? Dia mengingati itu kematian. Dia ingat di antara ketika berada di alam barzah, alam kubur. Dia bilang di antara 3 hari lepas tu itulah apa kita dengar saja. Dah, pengkaji mengatakan 3 hari sekarang ni. Maka pecahlah perut kita, maka terburailah kain kapan kita. Dan ketika itu bayangkanlah siapa mari tolong, siapa duduk kat kita. Dah, dia fikir demikian. Sedangkan tengok kiri kanan semuanya tanah belaka. Dah, selama ni kita kata Allah, dah di rumah kita kalau tidur Allah, tilangnya hebat. Tilangnya 3,000 sutir kata. Orang mak dia binti sama 3,000 hebatnya. Bantangnya, dah. Tiba-tiba di antara batas dengan tanah je. Dah, tengok atas bawah kiri kanan, tanah je. Dan ketika itu kita mula dimakan oleh binatang yang hidup dalam tanah, al-hasyarat. Di antara dengan anak-anak pun makan tubuh kita, gigi tubuh kita. Dah, kemudian caci pun mari gigi tubuh kita. Allah tak ada orang nak halang dah ketika itu. Dah, bayangkanlah. Dan hanya kita dengan Allah, dengan amalan-amalan kita saja. Allah. Dah, nak beritahu keadaan. Jadi malam ini nak beritahu sekarang, apa kita berada dalam kubur sekarang, berapa lama dalam kubur. Hadis nak beritahu kepada kita, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula menerangkan keadaan huru-hara hari kiamat. Pada beberapa hadis, di antara hadis yang berikut nak baca pada malam ini. Apa kita ni berada dalam kubur sekarang ni berapa lama? Contoh dia katalah zaman Nabi Adam dan umat dia, kemudian Nabi Nuh pula, Nabi Ibrahim pula, Allah ibu tahu dah. Kita dengan Nabi Muhammad pun 1,400 tahun lebih dah. Allah Nabi lama. Jadi dah beritahu sekarang ni, kita wajib beriman, yakin pasal apa Quran menceritakan kepada kita. Rasul al-Mu'minun bertemu. Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Allah beritahu. Yang pertama, summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Dan mayitun lepas kita sekarang ni, dah Allah beritahu kita ni hidup, kita dijadikan oleh Ta'ala daripada air mani, kemudian segumpal darah, kemudian jadi sebagai kita hari ini, sempurna kita. Tapi Allah ingat kepada kita, summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Kemudian lepas tu, selepas tu ke mana kamu pergi? Apa yang berlaku di atas dunia? Lamayitun. Kalau belajar lam ni taukid, menungguhkan benar perkara itu. Mayit, kita ni akan mati belaka. Dalam ayat lain lagi Allah kita kullu nafsin dha'iqatul maut. Terdengar kalau ke kubur baca talqin, tiap-tiap yang bernyawa ni, yang bernafas ni, semuanya menghadapi mati belaka. Tengoklah kampung kita, orang lama Allah, orang alim, kampung kita mati belaka. Dah, contohnya kalau saya di ni ngaji dengan arwah pun dia cek dah, duduk contoh dah Allah. Orang Quran tu
Dah ajar kita alif bata, boleh baca Quran. Allah ke mana pergi dah dia. Kita doakan semua geruhnya bersama Rasulullah. Tanggungjawab kita Allah. Banyak orang lain lagi. Mati belaka dah. Mayitun dah mati belaka dah. Mereka sekarang itu berada dalam alam kubur, alam barzah. Kita doa semua ni dapat istirahat. Di mana alam kubur ni dapat rehat orang kata. Tapi alam kubur ini apa dia? Mereka sentiasa itu dapat menuai, menikmati amalan-amalan pahala-pahala yang buat masa hidup dulu. Allah dah. Orang ngaji Quran, patut Nabi kata khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Nabi kata sebaik-baik kamu ialah siapa dia orang yang belajar Quran, ngajar pula orang lain contoh. Dah, ini banyak hadis lain nak beritahu kepada kita. Hari ini tajuk. Dah nak beritahu ini keadaan kita. Dia ni alam barzah. Tapi kita ingat apabila mati kita ni ada anak kita, dia boleh buat kebajikan, pahala untuk kita sebenarnya Allah. Semayang dah pula semayang dah Allah banyak lagi. Orang kata orang buat masjid ni dah, dia dulu di antaranya RM5, RM10 ke untuk diri dia dan untuk keluarga yang mati. Siapa ke ada masih mati, anak ayah kata, ni pahala ni ganjaran Allah datang daripada anakmu Allah, besarnya kita. Tapi kita hari ni ingat masa hidup je kita batuk je kita dah berluar dia buat baik pada ibu bapa. Ayah mati, bawa mati dah ingat dah. Dah ada kalau buat tahlil doa kepada mereka. Ni tanggungjawab kita yang hidup ni. Berbakti pada ibu bapa. Dan juga di antaranya bakti pada ibu bapa yang meninggal dunia, kita menghubungkan silaturahim apa yang kita buat dulu. Contohnya kita lah, ini kawan dia. Dah ini beritahu. Lepas tu kita ingat orang tua-tua dulu. Nak pergi mana-mana, nak pergi ke Duri ke mana-mana, bawa anak-anak walaupun kecil. Tujuan apa? Tujuan mereka ni, ni warismu ni. Dah, ni kawan ayahmu ni. Ini. Dah, tapi kita hari ni ayah mati tak ada dah. Contoh kita pendek dah kita. Pasal apa sibuk berapa hari ni apa? Budak-budak muda main WhatsApp je. Main WhatsApp je. Dah contoh. Dah, hingga hari raya pun kita jaga rumah mak saudaramu. Allah. Dia tengok TV. Pasal apa TV tu banyak cerita-cerita. Saya tengok TV. TV hari dah bedah. Hak tangan tu lah. Hak tu hari bala tu. Hantar sikit sebanyak kata tak guna. Contoh. Ya dah, orang kau ni alhamdulillah faham tak ke? Contoh. Ini keadaan dia. Ini kita fahamkan keadaan demikian. Kita boleh buat bakti pada ayah ibu bapa kita Allah. Di antaranya sedekah jariah Allah. Semayang dah boleh buat. Dah aku semayang untuk mereka, dah untuk ayah aku mati dah boleh. Tak boleh ingat. Dah puasa ke, dah boleh. Dah. Kecuali ayah pergi kita masa puasa Ramadan, kita tinggal. Dah, maka anak boleh ambil apa? Itu tolong buat puasa untuk ayah dia yang tinggal tadi. Ini contoh. Dah. Jadi pada malam ni, apa kita dibangkit sekarang ni? Apa kita dah mati ni? Allah terang lagi soal Al-Mu'minun. Lepas tu, thumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun. Kaitan dengan hadis pada mana. Kemudian dia kata selepas tu kemudian mati ni dah kita berada alam kubur, alam barzakh. Alam kubur Nabi beritahu di mana sama ada raudhah min riyadil jannah ataupun hufratun min hufratin nar. Nabi beritahu kepada kita di mana raudhah ni, kubur ni apa dia? Tak lain tak berkata satu taman dah. Satu dikatakan iaitu taman daripada taman-taman syurga, kubur ni. Dan kita atas dunia ni, kita sekarang ni duduk ramai-ramai ni, kita duduk satu taman daripada taman-taman syurga tu, ingat. Maksudnya kita berada dalam majlis ilmu. Nabi ajar kalau kamu lalu marar tu, kalau kamu marar, kamu lalu satu tempat dengar orang ngajar, maka duduklah kamu. Nabi kata satu taman daripada taman-taman syurga Allah. Dah, kita hari ni hak mampu tak apalah pergi ke Madinah. Dah, nak masuk raudhah tu. Dah, raudhah ikut giliran hari ni. Ikut giliran dia. Tapi kita hari ni kampung-kampung kita, dah di surau Sejik ada majlis ilmu, kita hadir. Dah, ini pun satu taman daripada taman-taman surga Allah. Dah, kita alhamdulillah suasana majlis kita ni ada aircon, alhamdulillah. Dah, tengah tempat tu ada kipas, alhamdulillah dah. Tengah tempat sana ni kipas pun tak ada, aircon pun tak ada. Tak contoh. Tapi itulah gambaran kepada kita hari ini. Kita sentiasa itu berada dalam majlis ilmu. Nabi kata satu taman daripada taman syurga. Kemudian di antara ni sekarang ni,
Lepas kita dah mati, tak lain tak bukan Allah beritahu summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian lepas kamu mati, adakah kita kekal kubur selama-lamanya? Tak. Allah beritahu summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian pada kiamat nanti berlaku zilzal, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Dah, maka berlakulah goncangan. Dah, gunung ganas semua hancur berlaku kiamat. Lepas tu barulah di antaranya, tak lain tak bukan, tub'atsu, kamu ni akan dibangkit semula. Kita wajib beriman. Allah beritahu, Quran beritahu, kita dibangkit semula. Sebab bangkit semula ni kita ingat, kita kena sedar, kita fikir. Lain tak bukan bahawa kita dengar dah hadis sebelum menceritakan di mana kita bangkit nanti. Nabi kata apa? Yub'atsu kullu abdin ala ma mata alaih. Ni takut ni. Maksud dia siapa? Maka akan dibangkit tiap-tiap seorang hamba sekarang ni, tiap kita ni, dia bangkit di atas masa kita mati atas dunia dulu. Allah, kalau kita ni alhamdulillah, waktu mati tu Ustaz Soleh dalam masjid, alhamdulillah, syukur kita. Kata dia antara, si anak tu mati, dia apa ni, dia dengar disco contohnya. Ataupun tengah minum arak. Allah, kuat ni keadaannya. Sedih. Nabi tahu ni. Dah, hadiahnya ada yang sahih. Kalau kita apa ni kita mustikah hadir ni, muka surat 332. Menceritakan bahawa kita dibangkit sebagaimana itu kita penyudah kita atas dunia ini. Allah. Alangkah baiknya kalau orang mati dengan bihusnul khatimah, kita berdoa supaya Allah, Allahumma khtim ajalana bihusnul khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, sudahkan akhir hayatku dengan apa? Kematian yang baik, penyudah yang baik. Jangan ya Allah kau matikan apa ni? Itu mati yang buruk. Tak mau kita tak mau kita nak husnul khatimah. Bagaimana dia antara Allah banyak terdengar ada orang mati tu imam mata tamimah berkhutbah. Allah, mati yang baik lagi. Mati apa? Hari Jumaat, malam Jumaat, jaga orang dapat anugerah tersebut. Allah, tu nah, mati baca Quran, mati keadaan sujud. Allah, kita nak jangan mati itu keadaan apa? Kita ni melakukan maksiat, nauzubillah. Pasal apa kita bangkit demikian tadi? Tak, ketika kita dapat Allah, supaya kita mati dibangkit kemudian kali nak berjumpa dengan Allah, bagaimana keadaan kita? Allah, malunya. Tak, malu kita nak bertemu dengan Allah. Allah jadikan kita beri amanah kepada kita supaya buat ibadat kita, dah ibadat Allah. Ininya kita. Banyak hadis-hadis yang menceritakan di antara dihalau dibangkit daripada kubur, dibangkit nanti ada, kalau ada hadis tak sahih sekali, dalam muka wajah babi pun ada, anjing pun ada, nauzubillah. Tapi nak isi keadaan dihinanya tak. Ini contoh. Tapi nak beritahu kepada kita, apabila dibangkit sekarang ni di mahsyar nanti, tak, berapa lama nak kubur tu wallah kita itu dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Di mahsyar nanti pun, daripada mahsyar dibangkit kubur ke mahsyar dihimpun sekarang ni, ada kata 70 tahun, ada kata lebih daripada itu dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. 70 tahun sekarang ni, dengan hara matahari itu dah 1 mil dikata dah. 1 mil ni 1 batu. Bagainya kalau hari ni matahari atas dunia hari ni ada 1 mil, kita bertemu hadis berikut nanti, nak beritahu apa? Maka bumi ni akan terbakar. Hak ni hak dunia 1 mil. 1 mil hanya batu bersama kalau kilometron 1.6 kilometer. Dah kilo. Ini jarak dia dah. Dikatakan ulama mengkajikan kalau matahari satu batu 1.6 kilometer hari, maka dunia akan terbakar. Ini akhirat nanti Allah tak beritahu kepada kita. Kita akan dibangkit. Berapa lama itu? Serah pada Allah. Huru-hara ni kita ni. Dengan kepanasan huru-hara. Patut hadis pada mana beritahu apa? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya'rukun nasu yawmal qiyamah hatta yadhhaba arakuhum fil ardi sab'ina zira'a. Kemudian
walujimuhum hatta yablu adhanahum. Rawahu Imam Bukhari dan Muslim. Ini hadis kuat. Imam Bukhari Muslim merawat hadis yang kuat. Mafhum hadis tersebut kamilah. Hadis diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi Sahih hadis ini. Pernah sebut banyak ada hadis Nabi. Lepas tu saya pernah sebut bahawa dia seorang sahabat Nabi yang rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama Abu Hurairah, namanya Abdul Rahman adalah Nabi tahu sekarang ni. Dia menjadi khadam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menjadi ketua kepada ahli suffah. Orang yang duduk di beranda di masjid Nabi. Dia ketua sekarang ni. Apa demikian tak nak beritahu. Dia dengar daripada Nabi ni kata apa? Anan Nabi sallallahu alaihi qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sekarang ni. Nabi kata apa? Yurakun nas yaumal qiyamah. Yang pertama kita ni apa dibangkit nanti di mahsyar nanti. Dia kata apa? Ya'rakun nasu, manusia akan berpeluh. Allah panah. Kita tengoklah. Nabi tahu manusia berpeluh sekarang ni pada hari kiamat hatta yadhhaba arakuhum fil ardi sab'ina zira'. Dia kata apa sekarang ni? Di mana peluh manusia pada hari kiamat nanti banyaknya sehingga peluh itu menjadi meresap ke dalam bumi. Dikatakan sab'ina zira', 70 hasta. Baca dalam mana ni? Nak beritahu ini hadiah pertama pada mana dia antara ujian Allahu Rahga Allah ni dengan kepanasan matahari itu yang kata 1 mil tadi itu menyebabkan manusia ni berpeluh. Dikatakan peluh manusia meresap dalam bumi. Sab'ina zira'a, 70 hasta. Bila? Satu hasta 70 hasta. Ini tolong ingat. Apa berpeluh sekarang orang kita hari ni, kalau peluh pun malam-malam pun tak boleh tidur dah. Contoh hari ni rumah batu hari ni nasib baik dah, teknologi ada aircon. Dia pasal aircon, tapi orang kata kereta pakai aircon, tempat kerja aircon belakang. Contoh je. Orang dulu peluh semua. Lepas minum air di kedai kopi tu, orang tua-tua dulu dah. Minum air teh, kopi tu, susu kat separuh gelas. Lepas tu, lepas minum air kopi tu dah, sejam ke semang-semang pergi nyaku, pukul 11 baru balik. Contoh keluar peluh keluar. Lepas tu orang tak ada nyakit, kurang nyakit. Orang lain ni dah. Minum air, susu, minum apa dah. Rumah pun aircon, sejik pun aircon. Kereta pun aircon, belakang dah pejabat tu. Umur 40 nyakit kecil mani dah. Tak pada langsung. Tak perlu ni keluar apa sekadar nyakit-nyakit kita dah. Allah, ini contoh. Tengoklah. Lain ni kita dah siapa? Saya sedikit ingin minum air teh. Teh 5 kosong. Tak ada teh tarik ke. Allah, contoh. Tak jaga kesihatan dia waktu. Gula apa ustaz dia ni? Nak bawa 10 lagi. 6, 7 gitu tahan lagi. Allah air habis meta dia kata contoh. Susah dah kita. Susah dah ni. Di mana Nabi tahu ni? Nabi beritahu kepada kita. Kita ambil pengajaran. Apa dia buat peluh sekarang ni? Allah mengesat dalam tanah 70 hasta. Banyak mana peluh. Berapa ramai manusia, umat manusia ke di hujung mahsyar nanti. Dia tahu belaka mahsyar tempat pergi pun nak kita bincang sebanyak antaranya nanti. Allah, pergi pun raksasa. Bukan 1000 orang. Bukan 1 orang. Beliau triliun di mana pergi pun semenjak zaman Nabi Adam dan kaum dia. Hinggalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkanlah. Peluh menjadi lautan pada manusia Nabi tahu ni tak? Hingga di antara apanya? Nabi kata apa? Wa yuljimuhum hatta yab'adhanahum. Dan peluh tadi menenggelami mereka di mahsyar nanti sehingga sampai iaitu ke telinga-telinga masing-masing. Allah. Tebuk telinga sekarang ni nak lemah kita. Nak lemah kita.
Allahu hara kita kan ada orang ini apalah air terkapal-kapal sekarang ni, oh senyum tak ada apa. Tak ada, ini satu hurah yang besar. Ini yang satu-satu daripadanya. Oleh kerana perlu. Dah. Kemudian kita lihat, saya pun rojoklah di antara je apa ni, dalam komputer, dalam internet, banyak di sekarang ni tak apa. Berdasarkan antara kata ni, antara riwayat Imam Muslim, kita lihat ada hadis Nabi dah. Di mana dia kata matahari didekatkan kepada manusia pada akhirat sebagaimana dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada hadis daripada itu Al-Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhu. Hadisnya berapa? Fayakunun nasu ala qadri a'mal fil araq. Fa minhum man yakuna ila ka'bain wa minhum man yakuna ila rukbatayhi wa minhum man yakuna ila haqwayhi wa minun la yaljumu al-araqu iljama qala wa asyara Rasulullah sallallahu alaihi biyadi ila fihi. Ini di antaranya apa peluh tadi. Tak. Mafhum daripada tersebut, manusia berada dalam peluh mengikut tahap amalan mereka atas dunia telinga. Nabi tahu sekarang ni tiap-tiap kita akan menghadapi iaitu air peluh. Peluh yang keluar manusia, di mana itu kita wajib kita menghadap. Percaya, Nabi tahu. Dalam antara apabila matahari dekat, maka berpeluh. Apa peluh sekarang ni, ada orang di mana itu suasana tadi bergantung kepada amalan-amalan semasa atas dunia itu. Kalau tak ada amalan, hingga menyebabkan mereka ni hampir lemas. Nabi kata apa dia? Antara apa dia? Faminhum man yakunu ila ka'bain. Di antara mereka ni pada kiamat nanti di mahsyar nanti dia mata dekat peluhnya sampai itu ke tumit dia. Allah, cedaklah. Dah tubuh tumit ni sono. Kita ingat zaman boh banjir di kampung kita dah. Kampung saya tu dekat Napor dia. Orang terbanjir dah. Orang sini buka di kampung kita buka Sungai Daka tengok orang banjir suka main air banjir contoh. Ya. Ada orang sampai ke Ka'bain, ke buku lali dia. Allah sono. Pasal apa ini dia orang yang banyak amalan tu ni Allah. Semayang hak wajib ia buat yang terbaik. Hak sunat pun ia buat, semayang malam pun buat, semayang duha pun buat, semayang sunat lagi buat. Allah. Sedekah pun ia buat, banyak amalan-amalan dia ni. Apabila orang demikian, dia dah cemah bagi dia, dah risau dia. Allah. Tapi tetap diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata ila Ka'bai. Siapa ke buku lali. Allah. Ini kita nak ni kalau benar ni lah. Nabi tahu. Ada ni ada sahih ni. Tiap-tiap kita akan menghadapi perkara tadi di masa nanti. Yang kedua Nabi kata apa lagi antaranya wa minhum minhum man yakuna ila rukbatayhi. Ada di antara juga yang peluhnya sampai ke lutut. Cemah dah kita. Dah, ni musim banjir ni. Dah, musim banjir ada tepi sungai ke apa ni. Maka dia antara hujan pun hujan lebat sekarang ni. Dah, api air sampai kat lutut. Datar apa lagi umur kita, susah dah kita. Ada steba dah ni, kita sedia dah dengan sapang ke, dengan fiber ke, dah, nak pindah dah kita ni. Dah, ini keadaan cemah dah. Sampai ke lutut sekarang ni. Dah. Dan ada wa minhum man yakuna ila haqwai. Ada di antara mereka yang perlu sampai ke pinggang. Ni pinggang dah. Ni pinggang ni. Dah, kau tinggi sekarang ni. Dan juga wa minhum man yuljimu ala iljama. Dan ada tulan di dalam peluhnya, dalam peluhnya sampai ke telinga pun ada. Sampai telinga dah. Tidak, Allah ni hampir lemah tak apa dah. Ini semua bergantung kepada amalan kita dalam dunia ini. Kita nak mana? Kita dengar dah. Nabi tahu, Nabi dah pelawak. Ada yang sahih. Lepas tu kita lihat Quran beritahu wa ma yuntiku anil hawa illa wahyun yuha. Nabi ni betul-betul bukan ikut hawa nafsu dia. Bahkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah. Kita wajib percaya ini hadis yang kuat.
Kita hari dengar saja Allah, kita dengar ada Tuhan disayang kita, beri izin kepada kita, beri panjang umur kita, buatlah ibadat. Kita banyak dah Quran bercerita kepada kita Allah. Apabila kita mati dia antarji'uni, ya Allah baliklah akan dunia ni ya Allah, a'malu solihah, aku nak amal-amal soleh, tak buat lain dah, minta balik atas dunia walaupun sekejap aja. Allah, tak balik dah, tengok dah kita hari ni ayah kita, mak kita mati dah, saya dah balik dah, sayang macam mana dah balik dah. Dak balik dah, dak jumpa dah, sayang macam mana pun Allah. Dak, kita laki-laki mati sayang pada isteri, tiba-tiba Allah tarik isteri kita mati awal. Dak, ada orang lelaki ni ada edah. Dak, lepas 2 minggu 3 minggu, ya Allah nak cari orang lain dah. Ada dosa orang. Termasuk saya sendiri apa. Kita gitulah dah Allah. Hak puang lepas edah 4 bulan 10 hari. Allah, pada mulanya apa dia masa apa ni atas dunia tu dak baik dak pasal pakai laban mati tak mau kahwin orang lain dah. dah contoh dah tak mau lain dah. Mana ada habis dah saja orang mari lalu minta hai untuk seorang ni dak fikir pula untuk seorang ni dah anak-anak dah jauh lagi belajar lagi dah duduk di ni hai susah makan terima dah. Ya contoh dah. Ini keadaan kita. Keadaan kita. Nak beritahu kepada apa kita ni? Tak lain tak bukan bahawa kita hari ni Allah. Naknya dia antara apa dia. Dah bekalan-bekalan akhirat kita kena ada bekalan bergantung kepada amalan kita. Ini keadaan kita. Kemudian terlihat Nabi dia kata apa lagi? Rasulullah wa asyar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biadi ila fihi. Rasulullah mengisyaratkan dengan tangan baginda sallallahu sampai ke mulut. Mana di mana air penuh manusia tu sampai ke mulut, sampai apa telinga. Allah, kalau kat telinga ni memang kita ni Allahu haralah. Nak cari perahu tak ada dah, perahu akan gerak dati. Nak cari bot besar ke tak ada dah. Cuma amal-amal kita tak dunia lah tolong. Kena banyak buat sedekah. Kena banyak buat amalan kita ni, nyawa kita ada ni Allah. Ingat. Yang kita ni dia antara tak kenal lagi. Dah ada katakan bahawa apabila kita ni berumur 40 mata sekarang ni, tak kenal Allah. Tak kenal rumah Allah. Tak kenal sejid surah Allah, ruginya kita. Tak nak balik pasal apa ni? Tempat yang paling mulia dalam dunia ni. Tak, pasal apa? Ahabul bila ilallah masajiduha. Nabi ke tempat yang sangat suka, sangat dikasihi, sangat sayang oleh Allah Subhanahu wa taala, masajiduha. Masjid dia, musalla dia, surah dia, Allah suka. Pasal apa? Di masjid ni nampak kita je. Dari para malaikat Allah Subhanahu wa taala bersama kita, berdoa kepada kita ni. Tak, kalau orang belajar, orang ada ilmu Allah, tak, kitanya besarnya. Ini tempat yang paling mulia. Walau umur kita, tak, ada apa di kapek yang tinggi, yang hebat ke dah. Allah beritahu, Nabi tahu tempat. Tetapi, tempat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, abghadul bila ilallah aswaquha, ada tempat yang disukai, tempat yang tidak disukai, yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Aswaq itu pasar-pasar. Allah tegilah. Kita beza sejid dengan pasar. Dak, hak mana nampak dekat lagar sekarang. Dak, hak lagar sekarang. Dia keserilah. Lepas tu kita lihat ada antaranya. Dak, hak lagar ni dak terdengar dah. Quran pun beritahu tentang iaitu orang-orang yang akan dapat Allah berikan kurniakan apa ni surga Firdaus. Dan surah apa? Al-Mu'minun. Lepas qad afal mu'minun alladhina fi salatim khashi'un walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ni siapa dia akhir tu Allah beritahu bahawa mereka lah pewaris surga Firdaus. Golongan yang kedua tak lain tak bukan mereka yang berpaling, mereka yang menjauhi perkara-perkara yang larau. Larau ni menjauhkan kita daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Allah. Tapi gitulah,
kita ni harus buat lara ni Allah dah. Hari ni kata main kalau budak-budak muda hari ni main apa ni TikTok lah, main WhatsApp lah, dah macam-macam lah game lah. Dah lara tu. Dah hingga muazzin duk panggil hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Hai, kalau tinggal tengok sedap ni. Ada pongi-pongi pula ni. Allah, lara. Dah lara. Nak ceritanya banyak, kita dulu lara-lara tu. Tak apalah. Lepas-lepas tu afallahu amma salaf. Kita berdoa kepada Allah, maafkan, ampunkan dosa-dosa kita yang lepas. Masalah kita ni orang muda gitulah. Nah, orang muda gitulah antaranya dah. Nak beritahu. Jadi keadaan tadi tu beritahu sekarang ni apa dia? Dalam kita lihat sekini, di mana kita lihat huraian daripada hadis-hadis Nabi mengenai suasana kita di mahsyar nanti. Al-Iman Al-Qustalani menyatakan ketika masalah hadis kita baca tadi bahawa isyarat sampai kedua telinga adalah menunjukkan tahap yang tertinggi sampainya air tadi, air peluh tadi. Dah paling tinggi tadi, dan tidak dinafikan bahawa air itu sampai pada tahap yang lain, ke buku lali, ke pinggang, ke lutut. Air ini seperti manalah hadis Uqbah bin Amir yang mana meriwayatkan secara marfu' bahawa di antara manusia ada yang air peluh sampai ke buku lali. Ada juga yang air peluh sampai ke pertengahan betis. Ada yang air peluhnya sampai ke lutut. Ada yang air peluhnya sampai ke pehanya. Ada yang air peluhnya sampai ke pinggangnya. Dan ada air yang air peluhnya sampai ke mulutnya. Dan ada yang air peluhnya menenggelamkan serta tangannya memukul di atas kepalanya, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Al-Irsyad As-Sari fi Syarh Sahih Imam Bukhari. Ceritanya Allah. Apabila sekarang ni siapa kedengaran hadis ni menceritakan ni, di mana apabila air peluh sampai menggelam serta tangannya memukul atas kepala dia, orang lemah. Nak tengok gitu dah. Allah, ini dahsyatnya. Ini ujian yang pertama kita lihat ketika itu. Di antaranya Allah suasana dah tahan dah ni. Antaranya orang kafir tahu dah tepatnya neraka jahanam. Wa yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dah mereka nampak dah dapat tempat mereka ni. Mereka kata, ya Allah aku nak masuk neraka dah. Dah tahan dah. Suasana tadi tu. Kita lihat ini kalau orang lemah macam mana tangan dia dah. Terkapar-kapar di baraknya Allah. Lemah dalam lautan peluh manusia ini dahsyatnya. Tak sabar kita bagaimana nak selamat kita. Tak tahan. Bukan sehari, bukan 2 hari. Allah. Ini dahsyatnya diterangkan oleh Nabi SAW. Dan kita lihat juga antaranya dah. Dalam kita dibangkit nanti ni, nak menuju ke mahsyar nanti, banyak ada Nabi SAW menceritakan suasana kita. Antaranya yusyarunna yawmal qiyamah hufata urata ghurla. Ini hadis Nabi dah. Maksudnya manusia ni keluar daripada kubur nanti akan dihimpun di mahsyar. Pada kiamat nanti. Tapi bagaimana keadaan manusia ketika itu? Hufata. Hufata itu dengan berkaki, tidak ada alas kaki. Kita hari ini cuba jalan tadi dah. Kita kata matahari atas kepala kita penuh tadi dengan dengan 1 mil tadi, dengan peluh maknu, dengan panas tadi. Tu cuba jalan tangga raya hari kita hari ini dah. Dah. Jangan pakai selipar. Cuba test dulu. Kalau tahan boleh tak apa dah. Dah. Kecuali tengok hari ini orang pada kulit kaki kerahannya orang asli lah. Tengok kulit asli kalau kawan dia dah. Oh kerah. Boleh ada hijau apa tu dah contoh. Tapi kita hari ni Allah nak dah rumah kita pun pakai selipar. Nak ni suasana tadi yang dekat kita ni hufata, yakni dengan berkaki ayam, masuk kaki tidak beralas. Allah, ini keadaan yang pertama. Urata, tidak berpakaian pula. Urata pada tanya pula. Urata. Kemudian urla, dan dia itu kita ni belum berkhitam macam budak-budak kita lahir lah. Tak, di mana tidak ada pakaian. Tak, tanya pula kita ni. Tak,
dengan kabar kemaluan kita tak berkhitan lagi, tak bersunat lagi. Allah. Dan ketika itu di mana Aisyah tanya kepada Rasulullah, apabila kami ni dah suasana tadi pakaian tak ada, kemudian dah berkhitan, dah sunat, tak malu ke? Cuba hari ni kalau tengok Allah tengok kawan-kawan kita yang diuji dengan apa ni langkah dah. Jalan dengan tidak pakai sedua. Allah kita tak ada hamba Allah nak pakai yang dah. Kita tengok kita malu. Dah. Contoh. Dah. Ini suasana dia bangkit demikian tadi Allah. Aisyah tanya dak bagaimana dak malu kita ya Rasulullah. Maka Nabi beritahu apa dia antara ketika itu huru hara dak nak fikir, dak nak tengok dah kemaluan hak puan lelaki Allah, dak nak tengok dah. Sibuknya ketika itu, dahsyatnya ketika itu Allah. Ini keadaan kita. Abdi bangkit Nabi kata antara ufat, urat, gurla sekali Allah. Hinanya kita ni. Lepas tu dia antara pakaian mula-mula dipakai kepada Nabi itu apa? Nabi Ibrahim AS. Dah beritahu kepada kita dah. Inilah keadaannya. Dan dikatakan sini apa lagi? Demikianlah keadaan manusia tak kala bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang gitulah tadi. Dihimpun di mahsyar nanti. Dan ketika itu kita lihat, walaupun demikian terlihat, di mana iaitu miskin demikian, akhirnya mereka diberi pakaian juga. Dan manusia yang pertama kali diberi pakaian adalah Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim AS. Sebagaimana sabda Nabi SAW, inna awwala man yuksa yaumal qiyamah Ibrahim. Maksudnya apa? Sesungguhnya orang pertama diberi pakaian pada kiamat adalah Nabi Ibrahim AS. Allah. Pasal apa dia anak Ibrahim diuji oleh Allah Ta'ala sebenarnya dah. Kita tahu kisah dia Sarah dengan Hajar, di mana kita lihat Sarah dapat Nabi Ishak, dan kemudian di mana Hajar dapat Nabi iaitu Ismail alaihissalam. Pada kita hari ini di mana yang Israel itu Nabi Yaqub, dia antara apa itulah daripada Ishak itulah anak Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ismail daripada Hajar berada di Mekah. Oh, hari ini dah apa yang berlaku di Palestin ini, dahsyatnya Yahudi hari ini kita tak beri ke manusia. Tak pernah nak beritahu ini keadaannya. Ada di mana ulama mengatakan sini, kenapa Nabi Ibrahim diberi pakaian sekian? Ini apa pakaian macam mana? Ada pun pakaian dikenakan diberikan kepada Nabi Ibrahim ialah pakaian dikenakan ketika dia mati dulu. Maksudnya kain kafan dia. Kain kafan dia. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda apa? Al-mayyit yub'asu fi thiyabihi allati yamutu fiha. Kata sahabat Nabi, aku dengar Nabi kata apa sekarang ni? Di mana kita ni, mayat ni al-mayyit, mayat ni yub'atu akan dibangkit dengan pakaiannya yang dipakai ketika ia mati. Kain kafan kita lah. Kita akan dibangkit dengan kain kafan kita. Sama kita ni orang biasa, Tok Iman ke, Tok Bilal ke, nelayan ke, kita akan dibangkit dengan kain kafan kita masing-masing. Allah, tidak ada beza dah, putih belaka. Lepas tu kita ambil di antara pengajaran Ibrah hari ini, di mana buku di Arafah, tak semua pakai kain air putih belaka. Kita renung Allah inilah di antaranya masa nanti terenung dua kain saja. Dan sejak bangkit nanti Allah putih belaka, kain jenak, kain makapam belaka. Dah orang laki-laki 3 lapis, orang puan 5 lapis. Pasal apa? Nak jaga aurat dia. Dah bukan kerana orang puan ni, dia itu nak jaga aurat dia. Dah putih belaka, kita akan dibangkit nanti dengan kain kafan kita masih. Apa dengar demikian tadi? Nak beritahu satu cerita ni. Muaz bin Jabal, seorang sahabat Nabi SAW. Tahu Muaz bin Jabal ni Nabi utus, dia itu berdakwah ke negeri Yaman. Muaz bin Jabal ni orang Yaman.
Muaz bin Jabal mengatakan tak kala hendak menguburkan jenazah ibu dia, mak dia mati, kemudian nak mengkapankan, menyebayangkan jenazah mak dia ni, kata Muaz, beliau meminta agar jenazah ibu dikafankan dengan pakaian yang baru punya. Pakaian yang baru, beliau mengatakan apa? Perbaguskan, perelokkan kafan jenazah kalian, kerana semuanya mereka akan dibangkitkan dengan memakai pakaian itu. Maksudnya apa sekali? Muaz bin Jabal ni, dia kata kafan mak dia kain kafan hok molek-molek. Kita hari ni kain kafan molek-molek, hari ni apa dia antaranya bersih. Bersih. Tidak ada kekotoran ke, najis ke. Kain kafan molek ni, di mana kain kafan itu ada datang daripada yang halal punya. Jangan dia hantar kain kafan apa, iaitu pakai kain yang kita curi. Ataupun beli kain kafan ni, kain kafan hok riba punya, dua riba. Pasal apa ni? Nak solat tanah, nak kampung dia tebal tanah, kita belilah dua riba contoh. Tak boleh. Di mana kita masing-masing berbangga dengan kafan kita ni, Allah. Kalau kita ni orang berada pakai kafan putih, tapi hok mahal molek sikit lah. Hok molek sikit. Pasal apa ni? Beritahu kita akan dibangkit. Pada kiamat nanti nak keluar daripada kubur ni dengan kain kafan kita. Dengar demikian, Muaz bin Jabal ni kata, wahai saudara-saudaraku, wahai sahabatku, kafan kau makku, ayah mak ibuku dengan kain kafan yang elok punya, yang putih, yang bersih, yang dah macam-macam lagi. Allah. Kita hari ni alhamdulillah ada di antara kain kafan tu, dengan kafan apa? Gunakan kain kafan itu pakai ihram kita dah. Jadi saksi bahawa kita ni pergi buat haji dah, pergi buat umrah dah. Ini orang-orang kita tak apalah. Nak ceritanya, ini keadaan kita hari ini. Kita buat yang terbaik yang diajak oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini gambaran kepada kita semua. Tak ada lain dari kita ni. Tak kira siapa dia, itu dah antara kedudukan kita adli bangkit nanti. Allah, Nabi ingin tahu. Nabi tahu soal ni sebagai apa? Kita ni hak hidup, anak-anak sekarang ni dah, maka tak dapat tidak apa. Kita jagalah kain kafan momok kita, ayah kita, Allah. Cari yang terbaik sebenarnya. Ya halal. Ini gambaran kepada kita hari ini. Allah ini. Supaya kita hari ini ingat. Alangkah sedihnya kita. Allah ramai. Dia ada anak-anakku sekarang ni. Anak ramai. Tapi dia antar Allah. Tak cara belaga kain kafan begitu je. Ini. Nabi tahu supaya kita ambil pengajaran daripada perkara tersebut. Dan apatah lagi kita lihat, satu ada lagi dah. Apabila kita keluar daripada kubur ke mahsyar nanti, di mana Nabi SAW beritahu, innakum tusyarru rijalan wa rukbana ala wujuhikum wa tujruna ala wujuhikum wa tujarruna ala wujuhikum. Maksudnya apa? Sesungguhnya dikata, kamu innakum, kita dibangkit sekarang ni, keluar daripada kubur kita. Nabi kata apa di antaranya? Di mana kita keluar di kubur itu dihimpun di mahsyar nanti, Nabi kata apa? Yang pertama di antara rijalan, iaitu keadaan kita ni berjalan kaki. Allah. Rijalan barajulun, rijalan berjalan kaki. Warukbana, dan ada juga yang itu berkenderaan. Rakib, rukbah, berkenderaan. Dan juga serta ada juga yang diseret di atas wajah-wajah muka mereka. Maksudnya ada di antara orang yang keluar daripada kubur, maksudnya apa? Kepala ke bawah, kaki atas. Allah na'udzubillah. Tak, nak beritahu apa? Wa tujarruna ala wujuhikum. Mereka berjalan gunakan kepala. Wujuh wajhum, muka kan ada ini wajah tu dah, aku menghadap muka. Ada orang yang di mana dibangkit ke masa nanti, muka di bawah, kaki di atas. Allah, hina. Kita tengok hari ini, tengoklah tau, orang-orang yang Allah uji mereka, Allah ada di antaranya guna tangan jalan tau. Allah dapat, Allah ya Allah selamatlah aku ya Allah, diuji demikian ya Allah. Dah siap, kita siap dia. Tapi tak apalah. Tapi akhirat nanti ada tiga gulung, tiga suasana tadi.
Tak. Di mana? Yang pertama jalan kaki. Yang kedua itu rukbana, dalam keadaan itu berkenderaan. Allah. Kita di mana nong hari ni? Mana nong hari ni? Jalan kaki dengan berkenderaan. Memang kenderaan Allah. Kita ada kenderaan kita, di antaranya apa? Unta, di antara al-khailu, kenderaan-kenderaan kita. Allah. Ini. Tak cepat kita. Jalan kaki ni perlu. Dah, dengar juga kita ni. Walaupun ingat kita ni akan bangkit semuanya syabun. Muda-muda belakang kita dah bangkit. Nanti keluar di kubur masuk surga. Muda-muda belakang kita ni. Allah. Tapi inilah antara Allah. 3 keadaan tadi. Kita nak hari dah lain tak lain muka Allah gunakan. Bergantung kepada apa? Atas dunia ni lah. Masa hidup ni lah di antaranya. Nyawa masa di badan ni. Ingat. Ini di antara bekalan-bekalan kita Allah. Kita janganlah di antara ni kita sombong. Aku Allah. Pasal Nabi tahu di antara kita ni mati saja masuk kubur. Kubur kata, kubur bercakap, ahlan wa salam ya akhi ya si Anu. Selamat datanglah wahai si Anu si Anu. Hari ni mau jadi ahliku ini. Dah daftar dengan penjadi ahli tanah hari ini, tanah kata menjadi ahliku ini. Segala urusanmu hari ini dengan Allah Ta'ala, aku yang mengurus segala-galanya. Allah ada orang tolong. Tapi kalau orang yang dah beriman, orang-orang mujrim, orang berdosa, melakukan maksiat, kubur tak terima, kita dah ucap selamat datang, welcome, tidak ada. Allah. Bagaimana kita ni, kita nak pergi kapur dah pernah dah sapa lagi, dah gila kita ni. Dah, tu kali kubur je, dia kali kubur tengok Allah, peluh jeruk, dapat keting peluh, panahnya. Dah, sampai tahap tu kita hari ni. Tapi bayangkan Nabi tahu, kita mesti hadir beritahu kepada kita Allah, kubur dah ucap salam, dah ucap selamat datang. Kubur kata hari ni usahaku hari ni. Terdengar di antaranya kubur pun menyepitkan. Buat sepit hingga dikatakan apa? Mayat manusia itu tak lain tak bukan seperti katak yang dilanggar oleh kereta. Bagaimana? Lepeng orang kata tu. Allah, sakit. Ini bayangkanlah. Jadi sempit kubur mereka. Tapi kubur orang beriman, di mana itu jauh mata memandang luahnya Allah. Ini nak beritahu kepada kita, dah beritahu kepada kita ambil pengajar lah. Jadi kita ada umur ada lagi nak Allah buatlah ibadah bagi insya-Allah. Apabila kita ni umur 40 60 ni kita banyaklah tak ada orang lain dah kata mau dunia. No. Dah buat kerja gengan-gengan. Dah macam orang buat kerja kajang umur 60 ada dah pecah padat dah tu. Dah 3,000 4,000 pecah padat dah tu. Dah tabur dah sebulan tu 20,000 tabur dah. Biar kita ni gaji datang ke rumah Allah. Nabi kata dia antaranya barang siapa bola alik man rada. Dah auraha barang siapa bola alik ke rumah Allah pagi dan petang. Adallahu lahu nuzulan fil jannah. Barang siapa yang bolak alik ke rumah Allah dah rugi. Allah sediakan baginya apa? Satu tempat dalam surga nanti. Allah, tambah dah kita lain, tambah dah kita ni. Balik kepada Allah, nak surgamu ya Allah, minta ya Allah. Tu imam pun minta, kita pun minta Allahumma ini as'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, aku minta kepadamu ya Allah, ridhamu surga ya Allah, nak surga ya Allah. Kita minta dah buat ibadat dah jadi. Dah jadi kita buat ibadah. Ibadat kita terima oleh Allah Taala, kita ikut apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelang kita, ibadat kita buat seperti Nabi ajar. Jangan pandai-pandai kita. Sembahyang maghrib buat 2 rakaat dah sibuk lah ni. Dah contoh, dah subuh waktu dah lah. Tak boleh. Ikut apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sama sebelah pula dah. Jadi atau adik pada berikut simpulan kepada kita hari ini, di mana tiap-tiap kita apabila mati nanti dibangkit di mahsyar nanti. Yang pertama adik kita baca pada malam ini, di mana peluh manusia menjadi lautan kepada manusia hingga dalam bumi tenggelam selama 70 hasta
dan beritahu kepada kita di mana peluh manusia ketika itu di mahsyar nanti, sampai tenggelam, hampir lemas. Tapi ada orang sampai ke buku lali, ke lutut, ke peha. Ini semuanya bergantung kepada amalan kita atas dunia ni. Kita bakatlah jadi orang jadi ahli ibadah, insya-Allah. Dah wa amalan sebagainya ajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah selamatkan kita di mahsyar nanti, insya-Allah. Itu harapan kita, doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang baik itu daripada Allah, yang lemah daripada saya yang ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.